Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahullah, babun ma jaa fil waqtil awwal min al-fadl. Masalah yang ke-62, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis waktu yang pertama daripada kelebihannya, waktu afdal di dalam sembahyang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah sembahyang itu ada bagi tiap-tiap waktunya masa yang afdal. Ulang, adalah sembahyang itu ada bagi tiap-tiap waktunya masa yang afdal sembahyang, iaitu di awal waktunya, sebagaimana kenyataan daripada hadis-hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian ini bunyinya, iaitu hadis yang ke-16. An Ali bin Abi Thalib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ali salasatun la tuakhirha as-salatu idza atat wal janazah idza hadarat wal aymu idza wajadta laha kufuwan. Gharibun hasan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia baginya, hai Ali, salasatun la tuakhirha, tiga perkara jangan engkau takhir akan dia, kerana jikalau takhirkan nescaya mendapat rugi besar atau mendatangkan kemudaratan atau beroleh kemaluan dan lainnya. Beroleh kemaluan tu lain maknanya, itu bukan dapat malu, macam itu. Ada tiga benda yang tidak boleh dilambat-lambatkan. Kalau dilambatkan akan berlakulah rugi besar, ataupun selain daripada rugi besar, dia mendatangkan kemudaratan atau boleh mendatangkan malu. Di sini sebut kemaluan dan lain-lain lagi. Apa bendanya tu? As-salah idza atat wal janazah idza hadarat wal ayyimu idza wajadta laha kufuwan. Pertamanya, sembahyang fardu yang 5 apabila telah datang waktunya, hendaklah segerakan dan jangan takhir akan dia, jangan dilambat akan dia. Kedua, mayat apabila telah hadir ia, maka hendaklah tanamkan dengan segeranya dan tak usah nanti-nanti takhirkan. Jangan ditunggu, ditakhirkan, dilambat-lambatkan. Dan ketiganya, perempuan bujang, yakni janda atau dara,
apabila telah engkau dapat sepatutnya atau kufu orang baginya, hendaklah nikahkan akan dia. Itu 3 perkara yang berpesan. Jangan dilambat-lambat. Kalau dilambat-lambat, nescaya akan datang rugi besar, atau mendatangkan kemudaratan, atau akan beroleh malu dan sebagainya. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula hadis ini ialah hadis yang hasan, lagi gharib. Gharib bukan bermakna dhaif. Gharib ni cuma diriwayat oleh satu lorong, satu jalan saja, tidak ada jalan-jalan yang lain. Macam hadis Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat, itu hadis sahih tapi gharib, cuma lorong daripada itu je, daripada situ je datang, yang bukan dia datang, tidak datang daripada lorong-lorong yang lain. Itu gharib. Baik, baru disyarahkan hadis ini. Ketiga-tiga perkara itulah nak disyarahkan. Masalah 63. Waktu yang 8 apa-apa dia. Waktu afdal, waktu sembahyang itu ada 8. Pembahagian waktu dalam sembahyang itu ada 8. Apa-apa dia? Ya saudaraku, telah berkata ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahwasanya segala waktu sembahyang itu terbahagi ia kepada 8 bahagian. Segala waktu sembahyang itu, waktu sembahyang yang 5 maksudnya, terbahagi kepada 8 bahagian. Pertama disebut waktu fadilah, waktu yang terbaik, fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiyar, ikhtiyar. Yang ketiga, waktu jawaz serta tiada makruh. Jawaz ni harus, waktu harus serta tidak makruh. Yang keempat, waktu hurmah, waktu haram, hurmahnya waktu haram. Yang kelima, waktu darurah, darurat, waktu darurat. Yang keenam, waktu al-idrak, al-idrak, al-idrak. Satu perkataan, waktul idrak. Kalau sebut satu-satu, waktu al-idrak. Yang ketujuh, waktu uzur, uzur. Yang ke-8, waktu harus beserta dengan makruh, tapi harus tak ada makruh. Yang ke-7 ni waktu harus serta dengan makruh. Maka 8 bahagian waktu sembahyang ini diterangkan satu-satunya dengan tafsil. Dia nak terangkan satu tu 8 waktu ni. Okey tuan-tuan, sebagai pendengar ni kok lupa sampai ke rumah apa tadi yang kedua. Habis lah, sebab tak ada catat. Tapi sahabat ni ini dia belajar lah. Yang lain tu bukan belajar, tapi dia sekadar sana pun belajar, dia buat catatan. Yang lain sekadar mendengar, tu pun ada juga belajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhabban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang menyampaikan ilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengar ilmu, atau orang cinta atau suka ilmu. Belajar dengan mendengar, beza. Duduk satu tempat, guru seorang tapi lain-lain. Yang buat catatan tu dia belajar, yang bawa badan dia itu mendengar. Mendengar. Yang bahaya bila mendengar dia lupa macam mana nak rujuk balik. Sukar. Baik, nak terang satu persatu. Waktu fadilah bagi sembahyang dan mengenalnya. Nak kenal waktu fadilah, waktu terbaik dalam sembahyang, daripada mana ke mana dan bagaimana mengenalnya. Kata ulama, waktu fadilah itu ialah daripada awal waktu
awal masuk je waktu, lepas daripada azan masuklah waktu fadilah, waktu terbaik, sampai berlalu daripadanya qadar 3/16 saat cara falaki, daripada awal waktu sampai masuk kepada per 16, 1/16, maaf jatuh pula, 3/16 cara falaki, kiraan falak. Waktu tu dibagi 16, daripada 16 bahagian. Ambil 3 bahagian yang pertama, bahagian 1, 2, 3, itulah dia waktu afdal. Ambil contoh tuan-tuan ya, ambil contoh waktu zuhur. Waktu zuhur ni dia daripada waktu sehingga 3/16 tu kira-kira kalau ikut faraan falak daripada 1.33 hingga 4.53 masuk waktu asar. Jadi situ ada lebih kurang 3 jam 20 minit. Ada 3 jam 20 minit, kita jadikan minit lah. Ada 3 jam tu sudah 3 kali 18, 180 minit campur dengan 20 jadi 200 minit. 200 minit tu bagi 16. Bila bagi 16 dapat lebih kurang 12.5 minit, 12.5 minit setiap satu bahagian. Kemudian darab dengan 3 sebab 3 bahagian. Bila 12.5 minit didarab dengan 3 maka dapatlah lebih kurang 37.5, katakanlah 38 minit. Itu untuk waktu zuhur. 38 minit itu adalah waktu yang afdal. Kaedah dia daripada awal waktu sampai 3/16 waktu kiraan falaki, waktu ilmu falak, dijadikan minit, kemudian bagi 16 bahagian. 3 bahagian yang awal itu adalah waktu yang afdal. Tu faham dulu tanya? Tak dapat tanya Cikgu Sabri, dia mahir matematik, saya tak pandai. 3/16. Kalau waktu maghrib pula, waktu maghrib tak sampailah 37 minit sebab waktunya itu tak lama. Contoh waktu maghrib, masa lebih kurang 1 jam suku je waktu maghrib ni. 1 jam suku tu kalau kita jadikan minit menjadi 75 minit, bagi 16 darab dengan 3, maka jawapannya lebih kurang 14 minit atau 15 minit. 14 minit, itulah 14 minit yang utama waktu maghrib itu waktu afdal. Kalau bulan puasa tak dapat kita sembahyang waktu afdal. Kalau puasa jamaah 20 minit masih rukuk lagi, tutup dengan isyak rukuk lagi kan, lepas dah waktu afdal. Lepas waktu afdal masuklah waktu ikhtiar, waktu yang kedua. Tak apalah, kita dapat wajib. Buat yang wajib tadi itu buka wajib. Di awal waktu ni waktu afdal. Itu ada sunat di awal waktu ni disebut waktu afdal. Tapi kalau tidak ada buka, janganlah lambat sampai habis waktu afdal baru nak sembahyang. Sayang, rugi besar. Habis itu waktu fadilah. Dan sebab dinamakan waktu fadilah kerana sembahyang di dalamnya lebih afdal daripada sembahyang pada baki waktu yang kemudian daripadanya. Baki daripada 3/16 waktu itu baki daripada waktu afdal. Itu dah kurang afdal. Baik, dan sebab dinamakan waktu fadilah kerana sembahyang di dalamnya lebih afdal daripada sembahyang pada baki waktu afdal itu. Dia kurang afdal dah. Maka waktu fadilah itu ada mawujud pada sekalian waktu yang 5. Waktu fadilah itu ada pada tiap-tiap waktu sembahyang yang 5 itu. Cumanya kalau waktu tu lebar, panjang, maka panjanglah sikit waktu fadilah. Kalau waktu sempit, sikit macam maghrib. Maghrib ni terpendeklah berbanding dengan waktu subuh.
itu sempit lah, paling sikit lah waktu fadilahnya, iaitu kira-kira 13 atau 14 minit macam tu lah, lebih kurang habis. Masalah 65, waktu ikhtiar bagi sembahyang dan mengenalnya. Kata ulama, bermula waktu ikhtiar itu ialah daripada awal waktu sampai kekal daripadanya qadar lulus sembahyang. Waktu ikhtiar ni waktu yang boleh sembahyang, daripada awal waktu sampailah habis saja sembahyang, waktu pun habis. Itulah dia waktu ikhtiar. Tetapi di hujung waktu ikhtiar tu lain-lain waktu afdal. Tapi waktu afdal itu termasuk juga waktu ikhtiar, sebab boleh sembahyang kan, daripada awal sampailah akhir hujung waktu, seelok-elok saja siap kita sembahyang, waktu pun habis. Itu kata waktu ikhtiar. Dalam waktu ikhtiar itu ada waktu afdal, ada waktu afdal, ada waktu makruh. Dalam waktu ikhtiar tu ada waktu afdal, ada waktu makruh, ada waktu uzur, ada waktu idrak dan sebagainya tadi, yang 8 tadi. Baik, itu ikhtiar. Bermula waktu ikhtiar itu ialah daripada awal waktu sampai kekal daripadanya kadar lulus sembahyang. Maksud kadar lulus sembahyang itu siap saja sembahyang, waktu pun habis. Maka sembahyang dalam sepanjang-panjang waktu ikhtiar itu afdal ia daripada barang yang kemudiannya, dan kurang afdal daripada barang yang dahulunya. Ada bahagian-bahagian dalam waktu ikhtiar, ada yang lebih afdal, ada yang kurang afdal. Kita nak lajakkanlah supaya kita tahu apakah bahagian-bahagian waktu yang ada dalam waktu ikhtiar itu, yang ada kalanya lebih afdal daripada yang kemudiannya. Macam itu. Dan dinamakan waktu ikhtiar kerana lebihnya, rejahannya atas barang yang kemudian. Apa maknanya? Ikhtiar itu yang awal itu lebih afdal daripada yang kedua, yang kedua itu afdal daripada yang ketiga, yang ketiga afdal daripada yang keempat. Begitu berikut susunannya. Itu ikhtiar. Maknanya ikhtiar tu ikhtiar, pilih yang boleh dipilih, mana-mana saja boleh dipilih. Tapi kalau memilih yang kurang afdal, tak kena pilih lah tu. Tapi kalau dah terpaksa, tak apa, masih lagi boleh sembahyang. Maka penghabisan ini waktu pada zuhur ialah contohnya zuhur ialah manakala tinggal ia kadar sembahyang sahaja, dan penghabisannya pada asar. Contoh akhir waktu ikhtiar untuk zuhur ialah habis saja sembahyang zuhur, masuklah waktu asar. Itu dia, itu lingkungan waktu. Tapi nama itu lain tu. Nanti kita akan jumpa nama akhir, di akhir waktu tu apa nama dia. Okay. Dan penghabisannya pada asar, dengan jadi bayang-bayang tiap sesuatu itu dua seumpamanya. Penghabisannya pada waktu asar. Oh, dia nak masuk waktu asar ni. Nak kata waktu asar, bilakah waktu ikhtiar itu? Pada asar, dengan jadi bayang-bayang tiap sesuatu itu dua seumpamanya. Ini objek. Bayang-bayang tu dua kali ganda daripada objek. Itu di waktu ikhtiar. Kalau lebih pada dua ni, sudah tak masuk ikhtiar tu lah. Dua kali ganda bayang-bayang daripada objeknya. Kenapa tak dikira dengan minit ya? Kalau kira dengan minit, seronok kita baca. Tak payah kira dengan objek ke bayang-bayang ke apa ke. Sebab kita tak guna bayang-bayang sekarang. Kita pakai digital. InsyaAllah Tuan Haji Sabri esok bolehlah kira itu dengan digital lah, insyaAllah. Jadi bukan tak menyusah, tapi menyenangkan pengguna. Semua pakai digital. Yang 6 waktu itu sudah dikira mengikut digital. Masuk pula dalam jam. 8 bahagian waktu sembahyang. Oh, laris yang tu nanti tu. Ada nilai komersial. So orang tahu kan 8 bahagian sembahyang tu, waktu sembahyang tu ada. Okey.
Dan pada maghrib dengan habis waktu fadilah, habis pada maghrib habis waktu fadilah masuk ikhtiar. Dan pada isyak dengan habis sepertiga awal malam, sepertiga awal malam itu habis, maka habislah waktu ikhtiar. Dan pada subuh dengan jadi cerah dan terang cuaca hari, subuh dah jadi terang cuaca hari, tapi belum keluar matahari, dah terang. Matahari tak keluar lagi. Kalau dah keluar matahari tu syuruk, ini terang tapi belum keluar matahari. Bila dah terang tu dah habislah waktu ikhtiar. Itu yang dikatakan waktu ikhtiar. Kesimpulan waktu ikhtiar ni ialah daripada awal waktu hingga kita sempat sembahyang tu lulus, habis, waktu pun habis. Itulah dia waktu ikhtiar. Kemudian yang ketiga, waktu harus dengan tiada makruh. Okey. Cara mengenalnya, kata ulama, bermula waktu harus dengan tiada makruh itu ialah bersamaan juga bagi waktu ikhtiar. Habis saja sembahyang, waktu pun habis. Waktu ikhtiar pun habis. Habis saja sembahyang, waktu ikhtiar pun habis. Yang di hujung itu adalah waktu harus yang tiada makruh. Okay. Kemudian waktu haram dan waktu darurat. Di mana waktu haram dan waktu darurat? Bagi mengenalnya, kata ulama, bermula waktu haram itu ialah akhir waktu, sekira-kira tinggal barang yang tiada lulus sembahyang di dalam, tak sempat habis sembahyang dalamnya, waktu dah masuk, itu waktu haram. Dan dikata juga waktu darurat, waktu yang darurat, sembahyang tak habis, waktu dah habis, sembahyangnya sah tapi haram. Dan keadaan itu darurat, wajib sembahyang walaupun tinggal sekadar sempat untuk takbir saja, Allahu Akbar, siap, sempat, belum sempat baca Fatihah, waktu pun dah habis. Kita darurat sembahyang, sempat takbir di dalam waktunya, disebut waktu haram atau waktu darurat. Lulus sembahyangnya, tak perlu qada, tapi jangan buat lagi, itu haram. Jangan buat lagi lah kan, macam itu. Kecuali darurat ni kita tak sengaja lah, ada hal yang sesuatu yang tak dapat kita nak sembahyang di awal waktu. Tengok sekali nak sembahyang tinggal 2-3 minit je, sembahyang tak siap, waktu dah habis. Itu dia waktu haram. Adapun waktu darurah itu ialah, diterangkan lagi tentang waktu darurah. Adapun waktu darurah itu ialah waktu bagi orang yang hilang daripadanya manik sembahyang, seperti haid dan nifas dan gila dan seumpamanya. Orang yang nifas belum sempat habis waktu, dia dah habis haidnya, itu di hujung tu, itu aja dia sembahyang tu, itu waktu darurah. Penjelasan di waktu darurah termasuk yang inilah. Adapun waktu darurah itu ialah waktu bagi orang yang hilang daripadanya manik sembahyang, hilang daripadanya yang menghalang dia sembahyang. Apa yang menghalang dia sembahyang? Seumpama gila tak wajib sembahyang, nifas tak wajib sembahyang, haid tak wajib sembahyang, tapi halangan tu hilang di hujung waktu, masih berbaki waktu 2-3 minit, dalam itu pun wajib juga dia sembahyang. Itu waktu sembahyang dalam waktu darurah, namanya waktu darurah. Macam waktu haram tadi lah, sembahyang belum habis, waktu dah habis. Kalau hilang maniknya itu, hilang halangan itu, dia sempat sembahyang habis dah, baru masuk waktu, itu dalam waktu ikhtiar, bukan waktu darurah lagi, belum masuk pada waktu darurah. Darurah dia seumpama waktu tahram, waktu haram, sembahyang tak habis, waktunya dah habis. Tapi berbeza namanya. Yang waktu darurah ni khas untuk ada orang yang ada halangan syarak untuk sembahyang, seumpama gila sampai dia sembuh, tengok sembuh, masih berbagi waktu walaupun sedikit, sembahyanglah sekira-kira sempat takbiratul ihram, dah tu habis waktu, tak apa. So itu adalah waktu darurah.
ya. Seperti haid, nifas dan gila dan seumpama. Dan terkadang tinggal daripada waktu itu kadar untuk takbiratul ihram ya. Dia sempat takbiratul ihram, dah siap mandi. Bagi orang haid nifas ke mandi, ataupun orang gila tu dah siap ke rumah, sempatnya dalam waktu itu takbiratul ihram sahaja. Yang lain sudah ceroboh waktu orang, waktu yang lain. Dia sembahyangnya sah, itu dikatakan sembahyang dalam waktu darurah. Maka sembahyangnya wajib atas dirinya dan dituntut qada kemudian daripada waktunya. Oh, Allahu Akbar. Apa dia? Cuba tengok. Maka sembahyang itu wajib ke atas dirinya dan dituntut qada kemudian. Oh, kemudian daripada waktunya habislah. Dah habis waktunya. Dia sudah habis hilang halangan, belum sempat sembahyang, waktu dah habis, wajib dia qada. Itu maksudnya gitu. Bagi orang yang ada mani, ada halangan, seumpama orang haid, nifas dan sebagainya, gila dan sebagainya, hilang halangan itu masih ada waktu, belum sempat sembahyang, waktu dah habis, makin sikit sangat, maka orang ni wajib qada sembahyang. Tak boleh berlangsung ke Ustaz? Tak boleh. Cuma kadang-kadang kita tak apalah, lajakkanlah tinggal sikit kita, baru mandi. Saya pun tak tahulah nak komen masalah ni kan. Tak apa, mudah sangat. Jangan dipermudah-mudahkan. Walaupun Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Okay. Mana tadi? Maka apabila hilang mani itu pada akhir waktu, qadar lulus takbiratul ihram ya, waktu yang ada cuma membolehkan qadar takbiratul ihram, tapi tak sempat dia nak takbiratul ihram juga. Mungkin ada tak macam mana lah, dia miss daripada takbiratul ihram itu. Wajiblah qada sembahyang itu dan qada waktu yang dahulu daripadanya jika ia ada jamakkan sertanya seperti zuhur dan asar. Ini katakan jamaiyah punya waktu. Bila benda ni berlaku pada waktu asar ya, selepas bercuci ada waktu sempat, kira-kira sempat takbir sahaja, tiba-tiba dia tak sembahyang sampai habis waktu, wajib dia qada dua waktu, iaitu waktu asar dan waktu zuhur. Begitu sekali ya, sebab kedua-dua waktu ini adalah jamaiyah, waktu pasangan, berpasangan yang boleh dijamak, zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya. Kalau dia berlaku benda ini di hujung waktu isya, tak sempat juga sembahyang, padahal dia sudah hilang maninya itu sebelum waktu habis, tiba-tiba sampai habis waktu dia tak sembahyang, maka wajib dia qada isya dan maghrib. Begitu ya, jamaiyah. Pernah dengar tak tuan-tuan? Yang disebut dalam kitab Al-Mazi, lain kitab tak sebut. Kitab Al-Mazi yang disebut, lain kitab saya tak jumpa. Okey. Jika ada ia dijamakkan sertanya seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya, dengan syarat berkekalan hilang mani dalam waktu yang kedua akan masa yang lulus suci dan sembahyang bagi yang mempunyai waktu, dan suci dan sembahyang bagi barang yang dahulu daripada dua waktu. Maksudnya begitulah dia maksud berlaku pada hujung waktu. Okey. Maka apabila hilang haid masalan atau contoh pada akhir waktu asar, wajib atasnya bahawa sembahyang ia akan ataupun qada ia akan zuhur dan asar. Bila benda tadi itu berlaku pada waktu asar, Allah bagi dia sempat untuk takbir, tapi dia lengah juga, tak juga ambil kesempatan itu sampai habis waktu, dia wajib qada asar dan wajib qada zuhur. Itu disebut sini wajib atasnya bahawa sembahyang ia qada akan ini qada akan zuhur dan asar. Dalam waktu maghrib, apabila adalah masa putus mani itu lulus zuhur dan asar dan suci keduanya, dan maghrib dan sucinya. Ini tak tahulah saya apa makna ni, dia tak kaitkan dengan isya pula. Dalam waktu maghrib, apabila adalah masa putus mani itu lulus zuhur dan asar, maknanya waktu maghrib ni akan wajiblah pada dia
bila benda itu berlaku pada asar, macam itulah waktu maghrib itu dah okey lah, dah biasa kembali macam biasalah. Habis itu disebut waktu haram atau waktu darurah. Kesimpulannya, waktu haram ini ialah waktu yang apabila dia sembahyang belum siap sembahyang, habis dah sudah waktunya. Begitu juga waktu darurah, belum sempat dia habis sembahyang, dah habis waktunya. Tapi bagi waktu darurah ini ada sedikit tafsilnya. Jika maniknya itu hilang di hujung waktu, masih berbaki waktu sekurang-kurangnya sempat dia takbiratul ihram tapi dia tak sembahyang, itu jadi masalah. Dia wajib qada sembahyang itu, dan jamaiyahnya, pasangannya kalau berlaku pada waktu asar, maka dia wajib qada zuhur dengan asar. Begitu. Hilang maniknya itu masih berbaki waktu, patutnya kena terus sembahyang walaupun sempat takbiratul ihram. Kalau itu berlaku, tak wajiblah qada zuhur dengan asar tadi, itu sudah dikira lulus. Itu dikatakan sembahyang dalam waktu kecemasan. Bila kecemasan ni sikit sangatlah waktunya, tak sempat habis, waktu dah habis. Tiba-tiba Allah dah bagi waktu kecemasan tapi dia tak buat, wajib qada, dan qadanya secara jamaah, secara pasangan. Begitu maksudnya. Kemudian masuk waktu idrak. Waktu idrak ni waktu yang keberapa? Yang 1, 2, 3, 4, yang kelima. Waktu yang kelima, waktu idrak. Kata ulama, bermula waktu idrak itu ialah waktu yang dikirakan antara awal waktu dan datang manik. Seperti bahawa haid seorang perempuan, kemudian daripada sedikit masa, daripada satu waktu yang lulus sembahyangnya. Seorang perempuan dah masuk waktu zuhur contoh, dia tak sembahyang, sampailah kepada waktu yang secukup untuk sembahyang, baru dia nak bangun pada sembahyang. Tiba-tiba bila bangun nak sembahyang, bulan sudah jatuh ke riba, haidnya sudah datang. Orang ni dikatakan terlibat dalam waktu idrak. Kalau dia sembahyang di awal waktu, dia selamat dia, tapi dia sebabkan lalai, tak ada sebab, walaupun ada sebab tapi sebab itu mungkin tak diurus di syarak lah. Sebab syarak tak benarkan menangguhkan sembahyang ni, tapi dia lalai sampai ke waktu yang harus, yang secukup-cukup untuk dia sembahyang. Dia dah set dah, tak apalah, kurang 5 minit aku sembahyang, dia sempat habis, kata dia. Mana idrak ni hanya untuk orang perempuan sahaja yang masih dalam haid, yang masih datang haid. Perempuan yang sudah putus asa, tak datang haid lah, putus asa. Aisyah putus asa, tak termasuklah waktu idrak ni. Lelaki apalah lagi lah, mana ada orang lelaki haid, tak ada. Ni perempuan haid ni, perempuan yang haid sahaja. Daripada awal waktu dia tak sembahyang sampai waktu yang secukup-cukupnya dia baru nak sembahyang. Bila bangun nak sembahyang, haid sudah datang. Dia macam waktu darurah tadi, apabila berlaku ia pada waktu asar, wajib qada asar dan wajib qada zuhur. Baru padan juga, siapa suruh lambat-lambat kan, kena denda qada 2 waktu. Kalau benda ini berlaku pada hujung waktu isyak, siap. Dia pergi tidur dulu di awal waktu isyak tu, ngantuk sangat, macam mana, nantilah aku sambung dengan qiyamul lail sekali, sambung dengan tahajud sekali. Sekali dia tidur, bangun-bangun pukul 3, pukul 4 nak bangun, bulan sudah jatuh ke riba, tak boleh sembahyang dah, manik sudah datang. Awak ni wajib qada fardhu isyak dan wajib qada maghrib. Begitu. Itu kata waktu idrak. Maka bahawasanya sembahyang itu wajib atasnya, padahal ia sunyi daripada manik, wajiblah ia sembahyang, wajiblah atasnya itu qada, wajib qada lah. Sebab dia awal waktu tu lah banyak waktu tapi dia tak sembahyang, tiba-tiba di akhir waktu baru nak sembahyang. Cara qada ni macam darurat tadi, macam waktu darurat, iaitu ma'iyah, ada jamaiyahnya bersama dengan pasangan waktunya. Macam tu. Habis waktu uzur.
Waktu uzur ni bukan waktu uzur kerana sakit. Waktu uzur ni kerana sembahyang jamak, sama ada jamak takhir atau jamak takdim, itu kata terlibat dalam waktu uzur. Kalau waktu idrak tadi khusus untuk perempuan sahaja, dan waktu uzur ini adalah waktu orang yang terlibat dalam sembahyang jamak. Tak kira lah dia qasar ke tak qasar ke, dia sudah jamak sembahyang. Kata ulama, bermula waktu uzur itu menghimpunkan antara zuhur dan asar, iaitu jamak, atau menghimpunkan antara maghrib dengan isyak dengan jamak takdim atau jamak takhir. Okay. Atau jamak takhir di dalam musafir. Oh, dia pendek je penjelasannya sampai kat situ. Begini maksudnya tuan-tuan, apabila seorang itu buat jamak takdim, buat jamak takdim, maka sepanjang dia dah siap jamak takdim, waktu asar sembahyang asar bawa ke waktu zuhur. Sepanjang waktu asar tu dia sembahyang tak sembahyang, berdosa tak? Tak dosa lah, sebab itu waktu sudah menjadi waktu keuzuran bagi dia. Kenapa uzur? Sebab sembahyang asar itu sudah dibawa pada waktu zuhur. Tetapi dengan syaratnya yang tertentu. Syaratnya yang wajib ini ialah sembahyang jamak takdim ini wajib niat dalam sembahyang yang pertama. Bukan wajibnya niat itu dalam takbiratul ihram. Tidak. Wajib untuk jamak takdim niat jamak itu dalam sembahyang yang pertama. Sembahyang yang pertama zuhur lah, sembahyang zuhur. Sebab zuhur nak jamak dengan asar, jamak takdim, zuhur buat dulu kemudian baru asar. Okey. Syarat untuk jamak takdim wajib niat jamak itu dalam sembahyang yang pertama, iaitu sembahyang zuhur. Biasanya orang yang jamak dia akan buat qasar sekali lah, kan? Rugilah kalau dia jamak tapi tak qasar. Jadi macam mana nak niat? Sempurnakan wajib dalam takbiratul ihram tu 4 perkara untuk qasar. Qasad, ta'rid, ta'yun atau qasran atau maksuran. Aku sembahyang itu qasad, fardu itu ta'arud, zuhur itu ta'ajin, qasran atau maksuran itu wajib dilintas dalam takbiratul ihram. Aku sembahyang fardu zuhur qasar kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut 2 rakaat, sebab dikatakan qasar itu automatik yang 4 itu menjadi 2. Tapi kalau nak sebut juga qasran 2 rakaat tak apa. Tapi kalau tak sebut qasran tu tak sah sembahyang qasar. Bila dah niat macam tu sembahyang, bila dah relax sembahyang, bertenang dah, majmu'an ilaihil asri, aku jamak dengan asar. Walaupun niat jamak dengan asar itu serentak dengan salam yang pertama, boleh. Itu syarat. Syarat itu kena buat, kena wajib niat jamak takdim itu dalam sembahyang yang pertama. Kalau dia tidak niat dalam sembahyang yang pertama, dah siap sembahyang qasar 2 rakaat tapi dia tak niat jamak, lepas tu dia menung macam ini, kalau aku buat jamak takdim bagus ni, dia asal tak payah sembahyang. Dia pun bangun sembahyang jamak sembahyang asar. Dalam sembahyang asar tu, walaupun dia niat aku sembahyang fardu asar jamak dengan zuhur, ada niat macam itu dalam takbir, tetap juga tidak sah sembahyang jamak itu. Kenapa? Sebab syarat sah niat jamak takdim ini berlaku pada sembahyang yang pertama. Kalau dia sudah niat jamak dalam sembahyang yang pertama, sembahyang yang kedua tu tak wajib lagi pada niat, tak wajib niat jamak lagi dah. Tu kena ikut syaratnya lah. Kalau nak jadikan waktu itu sebagai waktu uzur, kalau dia tak niat jamak, tiba-tiba dia jamak juga, dia tidak niat jamak pada sembahyang yang pertama, dalam sembahyang zuhur tu tak niat nak jamak dengan asar, tiba-tiba dah siap dia buat jamak, dalam takbir itu dia niat jamak, tetap juga tak sah. Waktu asar itu yang dia tak sembahyang itu tidak menjadi waktu uzur, berdosa atas dia. Kalau tak sembahyang waktu asar tu berdosa, sebab jamak takdimnya tadi tidak sah. Dia kena pulangkan sebelum asar ni ke dalam waktu asar. Faham ya?
Itu syaratnya, nak jadikan waktu itu waktu uzur. Kalau pula nak jamak takhir, nak jadikan waktu zuhur itu waktu uzur, syarat wajib sahnya ialah dia wajib niat dalam waktu yang pertama. Dalam waktu zuhur tu dia dah niat, aku nak jamak takhir, bawa zuhur pada asar. Bila sudah niat nak jamak takhir begitu, maka sepanjang waktu zuhur itu sudah menjadi waktu uzur. Kalau dia tak niat nak jamak takhir, dia terus berjalan sampai habis waktu zuhur. Tiba-tiba orang sebelah tanya, ni bang, kita nak sembahyang apa ni, waktu zuhur dah habis ni. Tak apa, kita bersembahyang jamak takhir je lah. Ada ke niat? Tak ada. Nantilah bila takbir kita niat lah. Oh, tak boleh lah. Bila dalam waktu pertama tu tak niat untuk sembahyang jamak takhir, tiba-tiba nak bawa jamak takhir zuhur ni, tak sah. Waktu zuhur itu tidak menjadi waktu uzur. Kenapa tak dapat menjadi waktu zuhur? Sebab dia tidak niat nak buat jamak takhir. Habis waktu zuhur dah habis, macam mana? Wajib diqadha sembahyang zuhur itu. Nak jamak tak boleh sebab dia tak niat. Bila tak niat, waktu zuhur itu tidak menjadi waktu uzur. Faham tak ya? Cikgu Safi dengan gua faham insyaAllah. Saya punya kaedah, faham tak faham dengan gua, supaya Allah bagi faham. InsyaAllah Allah bagi faham. Itu nak jadikan waktu uzur, kena ikut syarat. Kalau tak ikut syarat, waktu itu tak jadi waktu uzur. Habis kalau dah tak sembahyang, wajib qada. Itu hukumnya. Habis waktu uzur. Satu lagi, waktu harus serta dengan makruh. Tadi harus yang tidak makruh, iaitu berada dalam waktu ikhtiar. Di hujung waktu dia sembahyang, habis sembahyang, waktu pun habis. Itu makruh yang tidak ada, makruh, waktu harus yang tidak ada makruh. Tapi yang akhir ni, waktu makruh, waktu harus tapi ada makruh. Ini macam mana? Kata ulama, bermula waktu harus sembahyang secara makruh ini tiada pada sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tak ada. Waktu ni tak ada pada sembahyang zuhur. Dia cuma ada pun pada asar. Dia ada pada waktu asar sahaja. Waktu harus tapi makruh cuma ada pada sembahyang waktu asar sahaja. Maka mulanya daripada kuning-kuning matahari sampai berkekalan ia kadar tinggal lulus sembahyang. Bila dah matahari kuning, warna kuning, belum masuk lagi, ya, dia masih bulat di kaki langit tu. Sekira-kira habis saja sembahyang, zuk, sebahagian daripada juzuk matahari tu tenggelam. Bila dah sebahagian daripada cahaya juzuk matahari itu tenggelam, itu sudah tidak boleh sembahyang fardu asar. Tetapi belum boleh sembahyang fardu maghrib. Tapi bila matahari dah kuning, dia sembahyang asar, habis saja sembahyang fardu asar, waktu asar pun habis. Itu waktu harus tetapi makruh. Sebab itu waktu yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik untuk sembahyang. Orang munafik bila nak sembahyang, dia tunggu waktu kuning baru dia sembahyang. Dia takhirkan sembahyang itu. Dengan bahasa lain, dia tunggu waktu bertanduk syaitan. Itu dikatakan waktu tanduk syaitan. Waktu kuning-kuning, waktu asar, waktu kuning, hampir nak masuk sembahyang. Orang hampir nak masuk waktu maghrib, lebih kurang 7-8 minit lah, macam itulah kan. Waktu kuning-kuning ni dia sembahyang, habis sembahyang fardu asar 4 rakaat, waktu maghrib dan waktu asar pun habis. Itu dikatakan waktu makruh. Waktu harus tapi makruh. Cuma ada dalam waktu asar sahaja. Lain dan waktu tak ada. Lain dan waktu ada waktu harus yang tidak makruh. Habis waktu harus yang makruh, maka jatuhlah dia kepada waktu haram atau waktu darurah. Subuh. Tengok kita habis baca ya. Adapun waktu asar dan adapun pada waktu maghrib, mulanya ialah kemudian daripada habis 3/16 saat
habis 3/16 itu waktu harus tapi tidak makruh, waktu maghrib, hingga kekal daripada waktunya barang yang lulus sembahyang. Dan adapun sembahyang isyak, maka permulaan daripada fajar kazib, waktu makruh. Waktu makruh, waktu harus yang makruh ni masih apa waktu makruh yang bukan, minta maaf lah, saya campur sebut tadi hanya waktu zuhur, waktu asar saja ya. Tidak, sebenarnya ada lagi. Nanti kita baca dulu, sebab saya tak baca habis dah buat satu rumusan, satu kesimpulan. Ulang balik. Adapun fardu maghrib, maka mulanya ini kembali kepada harus dan makruh. Maknanya maghrib pun ada makruh, harus tapi makruh, ialah kemudian daripada habis 3/16, habis waktu 3/16 itu mengikut cara falaki, dan hingga kekal daripadanya waktunya barang yang lulus sembahyang semuanya. Maknanya bila dah habis waktu maghrib sikit kan, bila dah habis 3/16 itu kemudian baru nak sembahyang, sebaik-baik saja sembahyang, maka habis waktunya. Itu dikatakan makruh, harus tapi makruh. Maghrib tu begitu, ada makruh, ada harus tapi ada makruhnya. Okey. Dan ada pun waktu isyak, permulaan waktu harus tapi makruh ini ialah fajar kazib. Fajar pembohong dah keluar, masih lagi boleh sembahyang fardu isyak. Sebab fajar kazib ni dia belum waktu untuk sembahyang waktu subuh. Masuk waktu sembahyang fardu subuh, fajar sadiq. Tapi ini fajar kazib, itu waktu harus yang makruh, tapi disempat sembahyang dalam waktunya lah. Kalau waktu fajar kazib itu baru dak sembahyang, belum sempat dia habis sembahyang fardu isyak, waktu subuh dah masuk, itu sudah masuk waktu tahrim atau waktu haram, sebab tak sempat habis. Yang dikatakan makruh, yang dikatakan harus tapi makruh, dia sempat sembahyang dalam waktunya tapi di hujung sangat, di hujung sangat, dah sampai isyak dan pada subuh, yang ditanya tadi. Adapun pada subuh, maka permulaannya ini waktu harus tapi makruh, daripada merah tepi langit sampai tinggal daripada waktu yang lulus baginya itu sembahyang. Cerah ya, merah tepi langit, merah cerah, kejap lagi matahari nak keluar ni dah merah dah kaki langit, dia sembahyang. Habis saja sembahyang, waktu subuh pun habis. Maknanya waktu harus dan makruh bila langit dah warna merah. Sebelum merah ni diterang je, warna putih dan terang. Mula-mula gelap lah kan, lepas tu terang sampailah timbul waktu merah, warna merah. Tapi matahari tak keluar lagi, dia timbul warna merah, baru dia sembahyang. Habis sembahyang, waktu pun terbit sikit, dah habis waktu subuh. Maknanya dia sempat sembahyang 2 rakaat dalam waktunya, tetapi di hujung sangat waktu ataupun matahari dah berwarna merah. Ini pun susah jugalah, sebab kita tidak melihat matahari. Itu sebabnya kalau digital senanglah, kira-kira waktu merah tu daripada awal waktu sampai terbit waktu merah, warna merah tu berapa minit. Kena buat kajian, buat eksperimen kajian, kemudian buat satu rumusan. Bila sudah masuk waktu merah, cahaya merah, sampai habis cahaya merah, matahari keluar tu ada berapa minit, yang itu yang dikatakan harus tapi makruh. Tapi kalau sembahyang dalam waktu itu tak sempat habis sembahyang, waktu dah habis, itu sudah cecah waktu haram, sembahyangnya sah tapi berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar itu. Ini syarah bagi sembahyang. Dalam hadis tadi ada 3 benda yang disegerakan. Sembahyang pertama, yang kedua mayat apabila sudah hadir, yang kedua, yang ketiganya ayyama atau ayyamu, bukan ayam. Ayyamu ini ialah dara atau duda yang sudah ada pasangan, yang kufu, yang sesuai pasangannya, hendaklah disegerakan. InsyaAllah yang mayat
dan kufu ini kita tangguh pada waktu yang kedua esok insyaAllah. Malam ini cuma selesai syarah tentang waktu awal sembahyang sahaja, ada 8 bahagian. Wallahu a'lam bishawab. Sebarang kesilapan dan mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.